Allahumma salli wa sallim. Sampai mana kita? Ada tanda? Bab 5, sifat ahli neraka dan ahlinya. Bab 5 muka surat. Sifat ahli neraka dan ahlinya. Muka surat. Surat 57. 57. InsyaAllah. Abu Lain meriwayatkan sebelum itu. Baru mula. Baru mula. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar minal kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghanina bi halalin haramin wa bismillah. Allahumma ghanina bi halalin haramin wa bismillah. Allahumma daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa latam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta mal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian subuh kita buat kali kedua bulan Ramadan. Masih lagi panjang umur kita untuk meneruskan Ramadan kita yang nak masuk malam 21 malam ni, betul. Malam tadi dah malam 20. Malam ni malam 21. Allah tuan-tuan, lajunya masa terus bergerak tanpa tunggu kita. Untuk pengisian pagi ni kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana surah wa InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita teruskan kitab kita, ya, Ramadan kitab kita pun kita teruskan. Pasal tak lama lagi nak raya, betul. InsyaAllah. Hari ini kita terus dengan bab 5, bab yang menyentuh tentang satu ciptaan Allah Ta'ala yang terlalu hebat, yang memang dibagi amaran waktu kita baca dalam Quran ada diceritakan, yakni bab yang menceritakan sifat api neraka dan ahlinya. Kalau boleh jangan jadi ahli, ya. Nak jadi ahli parti lain di dunia ni tak kisah. Ahli neraka jangan register, boleh, ya. Mohon tadi Tok Imam membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau boleh jangan miss 7 kali. Pasal apa? Pasal kita ni ditunggu, ada 7 pintu neraka sedang menunggu kita, yang memang standby nak menyedut kita. Ya, bila kita lalu tu memang disedutnya.
Pasal apa? Kita dah register awal. Ya, tak tahulah pakai application apa, tapi dah kita register. Sila refer Android apa yang pakai, yang membolehkan kita masuk jadi ahli neraka. Memang mudah, yang amat sangat. Tu kita minta jauhkan, bukan masuk. Lalu pintu neraka pun tak payah, 1 second ke 2 second tak payah. Pasal apa? Api neraka ni terlalu dahsyat. Nanti kita baca, dia akan ceritakan 70 kali ganda daripada api dunia yang kita ada. Api yang dunia ni pun kita tak terdaya, tuan-tuan. Api yang kat dunia ni, tak payah api exhaust motor yang datang daripada Ipoh ni singgah sini sembayang, kita letak betis kita dekat exhaust tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia nak mengada-ngada juga, nak letak, nak dapatkan chop Ducati ke, nak buat tattoo sendiri. Letak kat exhaust tu. Cuba. Dia dengan exhaust tu sekali pergi dengan ambulans. Betul? Tu api. Bukan api, besi je, besi panas. Apa lagi api. Api yang di dapur lagi tak tahan. Betul? Tak percaya, boleh duduk atas api dapur yang tengah warna biru tu. Betul? Tak terdaya tu. Dengan dapur-dapur sekali dia pergi dengan ambulans. Tu. Nampak? Tu api dunia. Baru 1/70 daripada api neraka. Tolong, ni Ramadan dah yang masuk fasa yang ketiga, tuan-tuan. Fasa yang akhir, dan berkemungkinan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Betul tak betul? Betul. Hari-hari TV Al-Hijrah tulis, TV Al-Hijrah selalu buat iklan tu, kemungkinan ini Ramadan yang terakhir, kata Ustaz Tirmizi. Betul? My Quran Time. Allah nak buat, boleh tak? Kalau Allah nak buat, boleh. Memang boleh. Tak ada takkan boleh. Pasal Allah punya. Allah buat. Ni yang hantar COVID ni pun Allah buat. Bukan saja-saja, bukan orang Cina buat, bukan orang India bukan orang Yahudi buat. Ini makhluk yang Allah buat. Sampai sekarang tak nampak-nampak. Betul? Tu duduk jauh-jauh tu pakai topeng. Pasal apa? Allah hantar makhluk tu di depan mata. Nak mengenangkan kita, Fir'aun dulu, Namrud dulu, Bani Israel dulu, dihantar peringatan pun di depan mata. Laut terbelah depan mata Fir'aun. Ular-ular ahli sihir Fir'aun ditelan tongkat Nabi Musa pun di depan mata Fir'aun. Bani Israel merentas, bukan rentas negeri, tuan-tuan, merentas laut yang dibelah oleh Fir'aun, yang dibelah oleh Musa, izin Allah dengan tongkatnya. Bani Israel tengok depan mata. Itu pun degil nak mampus. Betul? Sampai sekarang kaum Yahudi kedegilannya dahsyat. Kita ni yang di depan mata Allah bagi peringatan kuman yang tak nampak. Kalau kita degil juga, kita sama level dengan Fir'aun. Betul tak betul? Ni kena renung, tuan. Allah bagi ingat depan mata. Kita tak tahu lepas ini Allah nak buat apa. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Ni ada fasa yang akhir Ramadan, ada lagi 9 hari. Cubalah menyungguh. Tahu menyungguh? Jangan buat main-main Ramadan ni. Betul lah kata TV Al-Hijrah, takut Ramadan terakhir. Buatlah sungguh-sungguh. Puasa ni menyungguh. Kalau sahur tu janganlah air kosong je. Nabi dah ajar, makanlah kurma, makanlah tamar, makanlah kita makan nasi. Betul? Sahur betul-betul, itu baru niat betul-betul menyungguh nak berpuasa. Tu baru puasa. Apalagi yang nak kejar bulan Lailatul Qadar, yang malam fasa yang akhir ni. Menyungguh tak? Kena menyungguh lah. Kena menyungguh, tuan-tuan. Menyungguh macam mana? Pasal Allah tu perhati kita. Agak-agak Allah ni kenal tak perangai kita?
memang kenalah dia buat kita. Perangai kita Allah tahu tuan-tuan. Kalau kita dah dibagi Ramadan ini dah kali yang ke-50, betul? Katalah umur dia 50, umur dia 60, ni Ramadan yang ke-50. Allah tahu tak perangai kita? Nak bersungguh ataupun tidak. Kalau bersungguh dia awal-awal dia ke masjid, ke surau, ya, awal-awal prepare untuk malam Lailatul Qadar. Maghrib berjemaah, tak sempat berjemaah Isyak. Kemudian tarawih, ya, habis tarawih dia tadarus perlahan-lahan, bukan terkejar-kejar khatam, baca tartil. Kemudian tidur sekejap, tu bangun lagi malam, azam dia, bangun dia, menyungguh, meraung dia dengan Allah Ta'ala tengah malam. Tak payah tunggu program surau Qiyamul Lail, dia sendiri yang menyungguh bangun, minta ampun kepada Allah Ta'ala, merayu jauh daripada api neraka, jauh daripada seksa dunia, seksa neraka. Tu sampai tengah malam, teruskan, tak berhenti dia. Sungguh Allah tengok, Allah perhati. Tapi kalau kita tak bersungguh, Allah tahu tak? Allah tahu. Kadang-kadang kita berperangai munafik. Munafik macam mana? Zaman Rasulullah dulu pun diajak Rasulullah, sahabat yang munafik ni, ya, kaum yang munafik ni diajak Rasulullah pergi berperang, bukan berpuasa, perang. Tak ndak, macam-macam alasan. Macam-macam alasan baru diterangkan oleh Ustaz Fazrul My Quran Time surah At-Taubah, perangai munafik. Ya, macam-macam alasan bila diajak perang oleh Nabi, bukan kapten lain, Nabi kita. Akhirnya balik Nabi pada perang, datang orang munafik, ya Rasulullah, kami mohon ampun dan maaf, kami sibuk ya Rasulullah. Nabi maafkan, Nabi hebat, Nabi maafkan. Tapi ingat, Allah perhati, Allah mengetahui kita, perangai kita macam mana. Ni Allah bagi peluang sebulan Ramadan, dah habis pun 20 hari, tinggal lagi 9 hari. Allah tahu tak kita? Allah tahu tuan-tuan, kita ni nak masuk syurga ataupun neraka. Pasal apa? Kan Ramadan dibuka pintu-pintu syurga sebulan, lepas ni ditutup balik tuan-tuan, tinggal lagi 9 hari. Tolong tuan-tuan, orang putih kata please, betul? Tolong, peluang yang keemasan ni jangan dilepaskan. Takut ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Balik pada kitab tadi, sifat api neraka dan ahlinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqida 'alan nar 1000 sanatin hatta ahmarrat summa uqida 'alaiha 1000 sanatin ukhra hatta ibyada summa uqida 'alaiha 1000 sanatin hatta aswaddat fahiya sauda'u kallayl muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun berwarna putih. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga gelap, hitam gelap, bagaikan malam yang gelap. Allah cipta api neraka 3 stage, 3 level. Daripada awal warna merah Nabi kata, kemudian 1000 tahun lagi dilanjutkan jadi warna putih, dan last kali 1000 tahun dijadikan warna hitam gelap. Allah tuan, tu hebatnya kejadian api neraka. Janganlah kita jadi ahli tuan-tuan, jangan kita sekali-sekali singgah. Boleh tuan-tuan? Inilah masanya kita minta. Kita duduk Taman Salak Jaya ni sekejap aja, betul? Sekejap sebenarnya, sekejap. Orang Jawa kata mampir. Mampir ni apa? Singgah. Cukup masa Allah panggil.
Kita tak duduk sini selama-lamanya. Betul? Kita tak duduk sini. Seorang-seorang kawan pergi. Ya, seorang demi seorang kawan pergi. Nampak? Sekejap lorong ini, sekejap lorong itu, sekejap lorong ini. Allah. Malakul maut tak berhenti. Betul? Malakul maut tak berhenti. Dia duduk merenung kita. Ada dalil? Ada. Surah Sajadah tiap-tiap pagi subuh Jumaat dibaca. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah, tuan. Kita di follow, kita di ekori oleh malakul maut yang kenal kita lagi hebat kenalan dia dengan kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Ni. Janganlah sombong, jangan sibuk. Kita kadang-kadang pas peluang sibuk nak merentas negeri. Betul? Nak merentas desa. Pernah dengar merentas desa? Lari daripada sekolah, pusing ke kampung, balik-balik ke sekolah. Tu rentas desa. Tak ke mana tuan, dapat piala juara. Betul? Tu rentas desa. Tak nak dia rentas desa, dia nak rentas negeri. Betul? Sibuk daripada rejab dia fikir, agak-agak boleh balik rentas desa, rentas negeri atau tidak. Langsung tak boleh. Betul? Pasal dia tak Allah bagi peluang, dia tak terfikir nak rentas titian sirat. Tahu tak tahu? Itu bukan jambatan sembarangan, bukan jambatan Pulau Pinang, bukan jambatan Putrajaya. Itu jambatan nak menghala ke dalam syurga ataupun neraka. Itu yang sepatutnya kita meniti, kita rentas. Itu yang kita terfikir. Ni Ramadan, peluang keemasan yang kita dapat. Jangan sibuk dengan rentas lain. Boleh tuan? Okey. Tapi ada peluang untuk merentas desa atau merentas negeri. Kalau dapat berbuka puasa, bersahur dengan kedua mak bapak kita, alhamdulillah. Pahala terlalu hebat. Tolong ambil peluang tu. Takut kadang-kadang mak bapak kita dah tak ada lagi besok, jangan harap kita nak berbuka, jangan harap kita nak bersahur. Jangan fikir bab raya. Raya pahala dia tak sama dengan bulan Ramadan. Betul tak betul? Syawal, bulan Syawal compare dengan bulan Ramadan, mana hebat pahala tuan-tuan? Ramadan. Solat sunat tarawih tu, yang sunat tu kita digandakan jadi fardu. Pahala, skill pahala. Solat sunat pagi tadi, solat sunatan fajri pagi tadi sebelum subuh, pahala dia satu alam ini, kata Nabi. Bila Nabi kata satu alam, tu solat sunat masuk bulan Ramadan, apa jadi tuan-tuan? Allah berganda-ganda tuan-tuan. Nampak? Berapa rakaat? 2 je. Salli sunatan fajri, 2 rakaat je, bukan 20, 2 je. Berbeza dengan tarawih, betul? Tarawih 20 ataupun 8. Tu pun kadang-kadang terkejut, dah habis 8 rakaat. Tu Allah, cuba renung kan, kadang-kadang automatik kita ni, automatik dah 20 hari puasa, dah 20 hari tarawih, masuk malam 21, dia tarawih 20, dia ikut tak? Dia memang follow. Pasal apa? Dah dia reprogram. Dia program diri tu memang dia sembahyang tarawih 20 rakaat. Sujud, tunduk, rukuk, sujud, tunduk, rukuk, berdiri. Memang dah 20 hari, automatik. Tapi bila dah habis, Tok Imam baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis 20 rakaat. Dekat mana dia tuan-tuan? Waktu rakaat pertama sampai 20. Dia ada di situ. Cuma hati dia tak tahu di mana. Allah, tuan. Habis macam tu. Kadang-kadang dia tidur berdiri. Tahu tidur berdiri? Pasal apa tidur berdiri? Kita ingatkan ayam tidur berdiri. Kan ayam tidur berdiri, betul? Mana ada ayam tidur macam tu? Ada? Tak ada. Ayam tidur berdiri, tuan-tuan. Sekarang dah terbalik. Ada pula manusia tidur berdiri. Waktu bila? Waktu tarawih. Nampak? Allah, nampak. Dia dah program dah tiap-tiap hari, 20 hari sembahyang. Saya tak lupa Tuan Guru Datuk Ismail Kamu dulu cerita, dia dah terlampau penat.
Dah meninggal lah Ramadan terlepas. Betul. Dia cerita ke saya, dia dah terlampau penat, banyak sangat program ceramah. Tiba satu hari tu ceramah, dia dah mengantuk sangat, dia pergi juga ceramah. Dia ceramah, habis ceramah dia tanya saya, tadi anak ceramah apa tadi, Mi? Dia kata tu. Ustaz tadi kan ceramah tak ingat. Saya catiklah ceramah tu. Dia cek, dia suruh cek. Dia kata dia tak tahu dia ceramah apa tadi. Pasal apa? Dah hari-hari ceramah. Dia ceramah, dia tertidur dengan tengah ceramah pun dia tak sedar. Mulut tu cakap. Dia dah punya automatik. Nampak? Tapi sekarang saya sedar lagi. Saya sedar lagi. Tak tidur. Tak urulah dulu. Ni cerita betul. Dia cerita pengalaman. Maksudnya dah hari-hari ceramah bercakap, automatik. Letak kitab, letak handphone ni, cukup kita start cakap. Automatik. Walaupun kita keadaan tidur. Tapi sekarang saya sedar. Tu. Jangan main. Sama juga yang terawih. Terawih hari-hari terawih. Lama-lama dia tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Besok satu raya dia datang balik malam. Hari ni tak ada terawih dia kata. Tu nampak? Dia dah automatik kan. Yang rugi apa? Yang rugi keberadaan hati kita ni. Waktu kita sembahyang tak ada. Dia tak bersama dengan Allah Ta'ala. Dia tak ingat Allah Ta'ala waktu sembahyang. Tolong jaga. Tu kadang-kadang kerugian besar. Betul. Sembahyang tapi hati dia tidak ada di situ. Tu. Balik pada kitab tadi, ya, api neraka ini dinyalakan selama 1000 tahun sampai warna hitam. Diriwayatkan bahawa Yazid bin Marsad selalu menangis hingga tidak pernah kering air matanya. Ketika ditanya jawabnya, andai kata Allah mengancam akan memenjarakan aku bila berdosa dalam bilik mandi selama 1000 tahun, nescaya sudah selayaknya air mataku tidak berhenti, kerana maka bagaimana sedang kini mengancam akan memasukkan aku dalam api neraka yang telah dinyalakan selama 3000 tahun. Sahabat tu dah terfikir, bukan bak neraka. Kalau Allah kurung dia dalam bilik air, Allah kurung tak keluar-keluar, meraung tak kita? Meraung tuan-tuan. Pernah ada pengalaman terkunci dalam bilik tandas. Orang semua dan surau dah balik. Macam mana? Tiba-tiba pula PKP, semua tak boleh pergi surau. Macam mana? Kita handphone tinggal kat luar. Tu nampak? Meraung kita? Meraung tuan. Tu baru satu hari dua hari. Ni dia fikir 1000 tahun. Allah tuan. Tu satu contoh. Bayangkan kalau kita dicampakkan ke dalam neraka. Allah tuan. Sebab tu kita dipesankan nak mengajar hati kita. Kata ulama, jangan miss, ya, jangan miss kita nak tidur malam Al-Mulk, surah As-Sajadah. Jangan miss. Nabi yang confirm pegang kunci syurga, masuk dalam syurga, kekasih Allah Ta'ala, itu pun tak pernah miss, tak pernah tinggal surah Al-Mulk tuan-tuan. Pasal apa? Al-Mulk ni salah satu perisai kita nak masuk dalam liang lahat nanti, yang nak menyelamatkan kita. Jangan tak baca tuan-tuan, tolong baca. Nabi yang masuk confirm masuk syurga tu tak pernah miss. Kita bukan Nabi tuan-tuan, kita ni umat dia, takkan tak nak follow tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh nak tidur tu pastikan minimum Al-Mulk. Ya, berapa ayat? 31 ayat. Betul? Berapa? 30. Tu. Ya, 30 ayat. Cerita Al-Mulk ni, yang saya baca minggu lepas, bulan lepas, macam-macam. Ya, ada bab kehidupan, ada bab kematian, ada bab Ar-Rahman, ada bab azab neraka. Al-Mulk. Ya, Al-Mulk ni hebat. Ya, ada bab nikmat pendengaran, ada bab nikmat penglihatan. Semuanya ada. Keberkatan daripada Allah Ta'ala. Contohnya, ayat pertama, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keberkatan dia. Kena renung bab berkatnya. Pasal apa?
hebatnya, melimpah-limpah keberkatan. Kalau tengok terjemahan dia, melimpah-limpah keberkatan Allah, keberkatan dia yang pada tangannya jualah segala pemerintahan dunia dan akhirat, dan sememangnya dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, sehingga setiap sesuatu itu tidak mampu mengelak sekali-kali daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tu nampak kuasa pemerintahan yang paling besar, paling hebat. Siapa dia? Allah. Bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan Malaysia, bukan kerajaan Amerika, bukan kerajaan Rusia. Kerajaan Allah Subhanahu ni Al-Mulk, tuan, hebatnya. Kalau tengok macam-macam, tabarak digunakan khusus hanya untuk Allah Taala. Mubarak digunakan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena-kena kita macam-macam macam tu, Pasal tu terdapat antara tabarak ni dengan mubarak. Mubarak boleh digunakan sebagai selain pada Allah Taala, tetapi tabarak digunakan khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang digandingkan dengan mubarak tadi ialah bulan Ramadan. Kan kita sebut bulan Ramadan al-Mubarak. Nampak keberkatan tu, perkataan yang bukan sekadar bermakna memiliki keberkatan yang banyak, tetapi hanya Allah lah sumber keberkatan. Dia berterusan, tuan-tuan. Ni Ramadan, jangan sampai hilang keberkatan Ramadan. Ini contoh dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan. Kadang-kadang Ramadan ni hilang tak keberkatannya? Hilang. Pasal apa? Makan melampaui batas, buka sampai membazir makanan, terbuang macam tu, hilang. Ini diceritakan 10 tahun lepas ulama di Mekah dalam khutbah Jumaat. Sebulan Ramadan umat Islam berpuasa, tak jadi apa, hilang keberkatan. 30 hari itu hilang keberkatan. Pasal apa? Makanan melampaui batas. Sahur macam tu, berbuka pun macam tu. Tu kadang-kadang alam sekitar bagi report, bila bulan Ramadan sebelum Covid ni, makanan yang tak basi, tahu tak basi? Makanan yang elok dibuang, basi lah, betul? Makanan yang elok bungkus tak dimakan, dicampak keluar berbukit bukau, dibuang, dikumpul satu Malaysia, tuan-tuan. Memang bergunung-gunung makanan dibuang. Itu yang hilang keberkatan. Kita ambil simple, tuan. Kita minum air mineral, betul? Air botol mineral kecil je, kadang-kadang tak habis, tuan-tuan. Tak habis air tu, tinggal suku, tinggal setengah pun, campak terus buang dalam tong sampah. Air tu salah apa, tuan-tuan? Air tu bersih, tuan-tuan. Di Syria orang terpaksa minum air longkang, air tepi-tepi jalan, nak minum air. Kita selamba je air mineral yang kecil sikit tu pun, yang bersih, nikmat dia, mineral, betul? Yang tapisan lain, yang mineral, kita buang macam tu, satu botol. Kalau dikumpulkan berbotol-botol, Allah tengok tak perangai kita? Allah renung, tuan-tuan. Allah perhati kita. Tu kadang-kadang ada musim tak ada air, betul? Allah tarik nikmat air. Sebab tu perangai kita membazir air. Air nampak kecil, tapi jangan main. Itulah yang paling mahal besok, betul? Akan datang waktu kemarau, waktu kering nanti. Air yang botol kecil itu pun akan jadi berharga. Tolong, tuan-tuan, itu antaranya diceritakan. Balik pada kitab tadi, Abu Lains meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid berkata, sesungguhnya di dalam neraka Jahanam ada beberapa perigi berisi ular-ular sebesar leher unta dan kala sebesar keldai. Maka larilah orang-orang ahli neraka ke ular itu. Maka bila tersentuh dan oleh bibirnya, langsung terkelupas rambut, kulit dan kuku, dan mereka tidak dapat selamat dari gigitan itu kecuali jika lari ke dalam neraka. Allah, tuan. Dah masuk neraka, nak lari mana lagi, tuan-tuan? Itu minta jangan kita dekat pintu neraka.
Pasal apa? Yang menunggu tu apa? Tu. Dalam neraka ada perigi. Ingat perigi. Kalau zaman dulu perigi buta, betul? Tu. Ni perigi dalam neraka. Apa ada isi dalam perigi tu? Ular-ular sebesar leher unta. Leher unta besar mana? Diameter besar tu, betul? Tu orang Arab sembelih unta, dia tak payah potong itu. Dia slice je daripada atas, berdiri je sembelih. Besarnya leher unta. Kalau ular tu besar leher unta macam ni contoh, ular diameter besar tu, bulatan dia, takkan panjang tu tuan-tuan. Itu ular kontot, betul? Mesti melaut panjang dia, betul? Saya pernah terserempak waktu azan nak pergi Felkra Nasaruddin Perak, kuliah asar kat Perak tu ada Felkra Nasaruddin, ramai orang asli situ. Ada Felkra, kawasan orang kita, masjid, ada kuliah muslimat. Waktu asar tengah azan tu, saya lalu kawasan kiri kanan kelapa sawit, melintas seekor ular tedung. Badannya tak habis lagi setengah lin. Saya teringat Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, serempak tengah azan binatang tu, jangan usik binatang tu. Tolong takbir. Bukan takbir raya tuan-tuan. Tolong sebut nama Allah Subhanahu. Melintas, warnanya hitam kebiruan. Saya sampai, dia pun melintas, kepala dah lepas, tapi badan tu setengah lin, tak habis. Saya terpaksa takbir, mengelak daripada melanggar dia. Dibimbangi waktu tengah azan tu bukan ular sebenarnya. Apa dia? Sang jin. Betul? Tu jin tuan-tuan, kadang-kadang. Pasal apa? Azan itulah binatang-binatang bisa, kadang-kadang dia berupa ular, berupa kalajengking. Jangan kita mengada-ngada nak langgar ular. Kadang-kadang ada perangai macam tu, perangai jahil dia, perangai nakal dia. Dia tengok ular tu melintas, tak lepas-lepas. Saya depan mata saya, lori besar, lori kontena, ular sawa di jalan highway dekat Parit Perak tu. Kiri kanan tu, highway Parit tu, kiri kanan hutan. Ular sawa tu cantik melintas, elok, siap pandang kiri kanan tu. Tapi tiba-tiba dia tengah melintas, tak habis melintas, ada sebiji lori depan kita, potong kita, lenyeknya ular tu. Allahu Akbar, menggeletik ular tu. Apa salah ular tu? Dia siap berhenti nak melintas, betul? Tapi kadang-kadang perangai manusia dengan binatang ni kadang-kadang hilang akhlak dia, hilang adab dia. Ni. Saya melintas, saya cross, ular tu lepas. Takut terlanggar. Pasal apa? Jin ni kalau kita ganggu dia, dia dendam tak habis. Dia akan tunggu kita balik nanti. Tu. Ada sahabat saya di Singapura, Datuk Ismail Kamus cerita, dia buang ular yang duduk masuk dalam rumah tu, dia tangkapnya, dilempar je ke jalan. Ular kecil. Balik malam kena sergah binatang tersebut. Dia berdendam. Jinnya perangai dia berdendam. Berdendam satu, jin membebel pun satu. Kan Nabi pernah ceramah di Masjid Jin. Kat mana Masjid Jin? Mekah. Tempat tu bukan jin yang buat masjid tu, nama tempat. Tapi tempat tu dulu sejarahnya Nabi pernah ceramah, kuliah dengan sahabat. Tak silap saya, Abdullah Mas'ud kot dibawa, sahabat yang berani. Sahabat lain tak berani. Nabi pergi ceramah, dia bawa sahabat. Sahabat tu ditinggalkan, Nabi buat line bulatan, dia letak sahabat tu. Nabi pesan, jangan bergerak ke mana-mana, tunggu situ. Kalau datang jin nanti, jangan jawab apa dia soal. Pasal apa? Jin ni tak berhenti menyoal, dia suka membebel. Kalau dijawab juga, dia tak berhenti. Jin suka membebel. Kalau dapat orang rumah tak berhenti cakap, tu adik-beradik tu ni. Tu. Contoh, tu. Nabi ceramah. Jin dengar ceramah tuan-tuan. Jin Islam dengar ceramah. Sebab tu Nabi ceramah. Tu kawasan terbaik Masjid Jin kat Mekah tu. Jin dengar ceramah. Kita tak dengar ceramah, teruk tak pada jin?
Lagi teruk kan. Lagi teruk daripada jin. Jin pun datang kuliah ceramah. Nampak? Ni kat tempat ni ada tak jin ni? Ada. Jin Islam datang. Jin Islam datang sembahyang. Duha dia datang, fardu pun dia datang. Nampak? Saya pernah kena kan asar dekat RNR. Kosong RNR tu. Rumah pergi tempat perempuan, saya pergi sembahyang. Mula-mula adalah grup sembahyang dengan saya. Saya masuk, dia dah balik. Saya sembahyang seorang. Tengah sembahyang ada orang tepuk, cuit. Tak jadi ke? Tak ada khusyuk. Memang tak ada orang. 2-3 kali cuit. Dia suruh saya jadi imam. Dia tak cakap pun, cuit dia. Saya perhati memang tak ada siapa pun. Akhirnya saya ambil keputusan, memang tak boleh khusyuk dah. Apa jadi? Saya mubarakah. Tahu tak? Keluar daripada jemaah tu. Tak boleh sembahyang. Pasal apa? Memang tak ada orang, tapi suka mencuit. Allah, tak boleh khusyuk kan? Tu, jin ada. Jin sembahyang. Satu cerita lagi, jin ni dia akan singgah waktu duha. Pernah sekali di Kuala Lumpur, saya tak ingat Masjid Jamek ke apa. Dia singgah, Tok Bilal dah susun elok sejadah tu sebelum balik. Bila datang balik tengok berterabur sejadah. Rupanya jin memang singgah waktu duha. Sebelum dia pergi meeting mesyuarat mana-mana, dia singgah surau, singgah masjid, sembahyang duha. Tu. Faham tak faham tu? Tu. Kadang-kadang tempat tu satu saf je. Amin dia sikit, betul? Tapi kadang-kadang bila jin tu ramai, bila amin ramai tuan-tuan. Ni pun berlaku tahun 70-an tu. Tu guru cerita. Bila imam kata amin waktu subuh, imam tahu dia saf dia 2-3 orang, tiba-tiba amin tu satu masjid. Akhirnya Tok Imam dengan Tok Bilal melompat juga kat tinggal. Betul. Ini berlaku jin Islam. Maksudnya kita kena lepas tu kita jangan dilarang tidur kaki menghadap kiblat. Marah dia. Jin Islam marah. Tu kalau tidur sedap tidur, kadang-kadang kita sedar dekat luar bawah pokok pisang. Tu pasal apa? Kita tidur tak ada adab, kaki menghadap kiblat. Marah dia. Merayau kita mana tadi? Ni. Bab ular, ular sebesar leher unta di sana. Lepas tu kalajengking. Kalajengking ni apa? Kalajengking apa? Scorpion yang nyanyi lagu Still Loving You, betul? Tu kumpulan Scorpion, betul? Still Loving You, Still Loving You, dia tunggu kita besok. We still loving you still. Jangan main. Kalajengking besar mana? Besar keldai tuan-tuan. Allah. Besar keldai. Keldai besar mana? Tinggi ni, betul? Contoh tinggi tu. Kita dah terikat. Allah tuan-tuan, kita ni bukan bangsa Ultraman, betul Ultraman? Ultraman dengan pisau bintang dia semua cukup. Tak ada tuan-tuan, kita manusia nak menghadap kalajengking besar keldai macam mana tuan-tuan? Saya pernah terserempak kalajengking tu lalu bawah kursi tuan, besar tapak tangan dia kalajengking. Besar tapak tangan dia. Lalu bawah menitik peluh saya tuan. Pucat biru muka saya. Kalajengking warna biru hitaman. Kalajengking menjerit. Nyonya sebelah kedai basikal tu ambil cangkul ketuk tak mati-mati pakai cangkul. Nampak? Kalajengking. Bayangkan kalau kena ketip tuan-tuan sekali, kata sahabat saya di Parit tu orang Pakistan, dia pagi-pagi buka pintu kayu kat rumah dia gelap-gelap, ketip tengah petik dia punya switch lampu tu, dia ingatkan kena karen. Dia hidup lampu tengok bukan karen, kalajengking. Setengah tapak tangan, meraung seminggu kat hospital. Balik pada hospital masih lagi terjerit-jerit kena ketip kalajengking. Tu besar tapak tangannya. Sampai ke masjid Parit yang lama tu, dibacakan ayat Quran oleh Tok Imam Parit tu, baru reda jeritan kena ketip kalajengking tu. Menjerit sakit yang amat sangat. Ini bayangkan besar keldai tuan-tuan macam mana. Allah tuan-tuan cuba renung bab-bab tu, bimbangkan bab neraka. Tu dia. Kecuali kita lari daripada, bukan lari ke dalam neraka. Abdullah bin Jubair meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, inna fin nari hayyatun mislu anna a'naqi libili talsa'u ahaduhum
las'atan yajidu khumataha arba'ina kharifan wa inna finnar la'aqaribu ka'amsalil bighali talsa'u ahaduhum las'atan yajidu khumataha arba'ina kharifa. Rasulullah SAW bersabda bahawa di dalam neraka ada ular-ular sebesar leher unta. Jika menggigit maka rasa pedih bisanya, tetapi terasa hingga 40 tahun. Juga di dalam neraka pada kala sebesar keledai. Jika menggigit maka akan terasa pedih bisanya selama 40 tahun. 40 tahun tu di mana? Di sana tuan-tuan, bukan di sini. Ya, satu hari di sana, sini berapa tahun? Ada yang kata 1000 tahun, betul? Macam-macam. Sana 40 tahun, lama tuan-tuan. Allah tu kalau boleh jangan kita sampai singgah di sana. Lama yang amat sangat. Al-Amashi dari Yazid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, sesungguhnya apimu ini sebahagian daripada 70 bahagian daripada api neraka. Andaikan tidak didinginkan laut 2 kali, nescaya kamu tidak dapat menggunakannya. Sejarah api yang kita pakai untuk masak ni sebenarnya percikan daripada api neraka waktu Tok Adam turun ke dunia dulu. Itu sebenarnya 1/70. Sebelum jadi 1/70 direndam dalam laut 2 kali. Tu percikan yang kita pakai untuk mancis api, untuk bakar kita punya makanan. Tu asalnya. Kena rendam dalam laut 2 kali baru kita boleh gunakan. Nampak hebatnya api neraka. Ini kita pakai api yang di dunia. Sebenarnya itu 1/70. Ahli neraka kalau keluar ke dunia ni, masuk ke dunia, duduk atas dapur yang kita masak menyala-nyala tu, dia kata sejuk, tuan-tuan. Tu nampak? Pasal apa? Itu baru 1/70. Skill api neraka. Tolong tuan-tuan, elaklah. Ya, bila Allah bagi peringatan macam ni zaman sekarang ni, tak kira konflik ke, hujan ke, ribut, jangan main-main. Allah nak buat bila-bila tuan-tuan, ya, bila peringatan, kita ingatkan konflik je. Kita tak tahu lepas ni apa. Baru ni Allah ambil nyawa orang dalam kapal selam. Betul? Kapal selam besi tuan-tuan, metal. Ya, dibuat di Jerman. Betul? Indonesia pakai kapal selam. Pecah 3 tuan-tuan. Pecah 3. Musabab kita itulah, tapi itulah musabab. Tapi Allah boleh tak ambil nyawa orang dalam besi tu? 30-50 orang Allah boleh ambil. Nampak? Kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala lepas ni macam mana. Kita pun kena standby tuan-tuan. Jangan terlampau leka, ingkar, lagu kita. Ya, PKP macam tu juga, Ramadan macam tu juga, berlalu macam tu, tak ada langsung cakna, langsung tak ambil iktibar apa yang Allah tunjukkan kita dalam kesilapan yang besar. Tolong perhati, tolong tengok apa yang Allah tunjukkan, kita kuatkan iman kita. Ni kan Ramadan, bila Ramadan kan kita tambah kita punya iman kita. Naikkan iman kita, darjat kita di sisi Allah tu tolong naikkan. Jangan di sisi manusia. Di sisi manusia tak ada apa, tuan. Value berapa kali like tu like dalam Facebook tu kan, like tu 100, 200, 100,000, 200,000, tak jadi apa. Itu manusia punya value. Manusia punya value tak jadi apa. Allah punya value, kaum langit punya value, itu yang first class. Ni bulan Ramadan, tolong cukup bulan Ramadan tuan-tuan, ya. Mujahid berkata, sesungguhnya apimu ini berlindung kepada Allah Ta'ala dari neraka Jahannam. Nanti kita baca tu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ni Ramadan kita minta, boleh tak terima? Memang Allah tunggu. Allah bukan tunggu kan, Allah tunggu taubat kita. Cuma kita nak atau tidak je nak teruskan taubat ke tidak. Sebab tu kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz dalam surah Yunus, tafsiran dia kata apa? Kalau dah terlajak dengan maksiat apa semua tu, tolong apa? Tolong ghostan. Perkataan Tok Guru tu, ghostan. Ghostan tu apa? Berundur. Stop berundur. Berundur ke mana? Berundur jangan cari jalan lain pula. Betul? Berundur tu balik kepada Allah.
balik kepada Rasulullah, balik kepada kitab Allah. Nak tunggu apa lagi? Kita dah berumur, kita dah dibagi ingatan yang hebat sekarang ni. Takkan kita nak teruskan bab maksiat? Walhal faedah puasa yang ke-7, kata Datuk Ismail Kamus, faedah ke puasa yang ke-5 ke-7. Faedah puasa mengelak daripada lintasan maksiat. Berhenti. Ya, berhenti kita, berhentilah bab maksiat, berhenti yang haram. Kita berdoa biar pemerintah yang sekarang ni kita jauhkan yang haram. Berhentilah, cukuplah. Keluarkan arak tu, keluarkan bab maksiat tu, keluarkan bab judi tu, cukup. Jangan ambil lagi cukai judi, cukai arak tu. Kalau diambil juga cukai-cukai tu jadi sumber pendapatan, didistributkan, disebarkan kepada rakyat, apa jadi dengan rakyat? Saya cakap bukan cakap politik, ini cakap yang fakta yang dibacakan oleh Ustaz Fazrul dalam My Quran Time. Ada benda yang haram Allah cerita, betul. Ada benda yang halal Allah cerita. Ada yang Allah perang pun ada dalam ayat tu. Apa yang Allah perang? Riba. Allah perang. Nampak? Kadang-kadang kita meniaga tak perasan, kadang-kadang kita pergi bank kita tak nak ambil tahu, tak caknya. Ni dah dibacakan ayat Quran. Ayat apa lagi kita nak baca, tuan-tuan? Dah confirm riba tu Allah perang. Perang bukan bab haram kan? Dah memang perang. Allah benci sangat bab riba tu. Hati-hati kalau berniaga, hati-hati dengan bab bank ataupun perniagaan kita. Jangan kita ambil yang haram. Tu Nabi pun pernah tegur orang meniaga di pasar. Nabi tengok itu lauk semalam awak meniaga. Nabi tegur, jangan jual. Pasal kawan beli, sahabat beli kuih, harga dia fresh, betul? Harga yang fresh, harga yang baru. Kenapa kita nak bagi jual yang benda yang semalam? Memang betul boleh makan, tapi Nabi tegur sahabat tu, Nabi tegur peniaga tu, itu barang semalam jangan jual, dia kata. Kita hati-hati nak jual kuih ke, nak jual makanan ke, jangan ambil peluang. Kita kadang nak kejar untung yang sangat, tu kadang-kadang Allah murka, dihantarnya ribut, berterabur orang meniaga, tuan. Pasal apa? Perangai meniaga melampaui batas. Tu kadang-kadang ditegur. Tolong pesan, ya, carilah yang halal. Jangan ambil yang benda-benda yang pelik-pelik. Kita kadang-kadang meniaga ni kadang tak meniaga nak untung sangat, bukan nak meniaga nak dapatkan pahala Allah Ta'ala. Nak meniaga, kita nak meniaga ni untung di dunia, untung di akhirat. Tolong pesan, ya, kadang-kadang terlampau sangat perangai perniagaan ni. Tu kadang-kadang Allah tarik perniagaan tu, jangan. Tu boleh, meniaga yang frozen tu lain cerita, betul. Tapi yang kadang-kadang melampau. Saya tak lupa Datuk Ismail Kamus tegur peniaga roti canai. Dia tegur, Tok Guru tegur. Tegur macam mana? Kita makan, lepas kuliah kita makan, kita minta kuah dia, dia hantar. Ini roti canai. Ini kuah apa? Dia kata kuah ni bila punya? Ini hari punya, dia kata. Tok Guru pandai trap. Semalam punya tak ada. Ini semalam punya lah. Terperangkap kedai tu. Nampak? Dia meniaga apa? Roti canai, kuah yang semalam. Yang semalam tu ada lagi, dipanaskan, dia hantar. Tok Guru jangan main, ulama. Dia pandai boleh trap. Dia kata, dia tercakap ini semalam punya, terus tercakap, tuan. Tok Guru perangkap, tuan. Mengaku. Malu dia. Pasal apa? Depan mata kita. Tu kena renung kita. Bab-bab meniaga ni hati-hati. Jangan kita meniaga nak ikut untung di dunia saja. Dan Nabi SAW bersabda, boleh lagi kan? Boleh. Cuti lagi ni? Boleh. InsyaAllah kita baca makna sikit ya. Makna dan sabda Rasulullah. Sesungguhnya sabda Nabi SAW, sesungguhnya seringan-ringan seksa ahli neraka, iaitu seorang yang berselipar dari api neraka dan dapat mendidihkan otaknya seolah-olah di telinganya ada api, di giginya berapi, bibirnya ada api, dan keluar ususnya dari bawah kakinya. Bahkan ia berasa bahawa dialah yang terberat seksanya dari semua ahli neraka, padahal ia yang ringan seksanya dari semua ahli neraka. Allah.
paling ringan seksa neraka, dia pakai slipper neraka. Bila pakai slipper tu, terumpah tu, menggelegak otak dia, tuan-tuan. Saya tengok ada sejarah tu, ya, sejarah yang mengerjakan Nabi, ya, tapi dia boleh sayang Nabi. Macam Abu Lahab ni, Abu Lahab ni bila Nabi lahir, dia suka dia dapat anak buah lelaki. Dia punya level dia, Allah ringankan siksaan dia. Tak silap saya, dia dapat minum susu tiap-tiap hari Senin. Pasal apa? Dia bebaskan hamba yang bagi tahu, Tuan Abu Lahab, hari ni kau dapat anak buah. Dibebaskan hamba yang bagi tahu, diringankan siksa Abu Lahab. Dia nak jadi Nabi juga, dia lawan Nabi. Tapi masa Nabi lahir tu, dia seronok, dia dapat anak buah. Tu Abu Lahab. Nampak hebatnya, Allah ringankan. Ni yang ni saya tak ingat cerita mana, tapi seksa daripada yang paling ringan, slipper neraka. Menggelegak, tuan-tuan, otak kita. Tu, kalau boleh jangan pakailah slipper tu. Cari slipper yang elok, betul? Tu, dahsyat dia punya siksaan dia. Tu keadaan dalam neraka, ahli neraka tu berselipar dari api neraka dan dapat mendidih otaknya. Kemudian telinganya ada api, giginya berapi, bibirnya ada api. Keluar ususnya dari bawah kakinya, bahkan ia berasa bahawa dialah paling berat. Padahal itu yang paling ringan. Tuan-tuan, ini dah masuk dalam neraka. Kadang-kadang belum neraka lagi, dalam kubur pun dahsyat juga, tuan-tuan. Tu kadang-kadang, kan diceritakan di Mesir ke di Arab Saudi, baru 3 jam dikebumikan, digali balik dah penyek-penyek muka, tuan-tuan. Padahal masa kebumikan tu elok lagi muka. Digali balik, tak tahu nak ambil bukti apa, digali balik, muka ni penyek-penyek, macam kena empuk. Rupanya ditanya, dia tak silap saya, dia maksiat dan menderhaka dengan mak bapak dia. Tu kadang-kadang kat kubur je, belum ke akhirat lagi, kubur lagi. Yang diceritakan tuan guru, ada satu kubur, kubur seorang orang wanita, dimasuk dalam jenazah tu, dimasukkan tak muat-muat. Tu belum masuk kubur lagi, nak masukkan jenazah tu tak muat-muat, dibesarkan lagi tak muat, dikembangkan lagi, dilebarkan lagi tak boleh muat. Dah muat, turun tak masuk, tekan tak boleh, akhirnya semua guna kaki tekan jenazah tu, guna kaki, tuan. Nampak? Bila masuk ke dalam, berair pula. Allah, tuan. Bila ditanya apa amalannya, dia tak berhenti bab maksiat. Ni kena-kena kita. Ada yang lagi hebat, memang mengaji betul, memang jaga Quran betul, masuk ke kubur, digali balik kubur tu elok seelok-eloknya. Pasal sebelum dia meninggal, dia pesan kain yang selendang dia pakai tu, dia tak berhenti. Dia kata dengan anak dia, jangan buang, besok dia mati, letakkan kain selendang tu tak dimakan tanah, tuan-tuan. Ini berlaku. Rupanya apa? Dia seorang wanita ustazah yang mengajar, bukan mengajar Quran pun, mukadam je. Mukadam, tahu mukadam? Quran yang kecil tu yang mengajar kat budak tu, juz amal. Itu je dia mengajar. Allah, tuan-tuan, Allah balas untuk. Nampak? Tu kadang-kadang kita kena cari jalan, mengelak. Belum bab neraka lagi, dalam lahat tu pun kadang-kadang dahsyat. Tolong, tuan-tuan, tu yang berasap, berapi, macam-macam. Kita akan jumpa dalam bab ni, insya-Allah. Takat turut hari ni, mudah-mudahan pengisian kita dapat elak daripada seksa api neraka. Mohon, ni bulan Ramadan cari jalan. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Saya nak mohon tuan-tuan doakan ayah saya dalam ICU sekarang. Mohon doakan Allah, dan malam ni buat sembahyang hajat, mohon buat sembahyang hajat untuk ayah saya, kritikal sangat, ada pendarahan di usus dia. Mohon doakan, dia di hospital ICU. Saya berulang ni pergi jenguk ayah saya di ICU Hospital Port Dickson Negeri Sembilan. Mohon doakan, boleh tuan-tuan? Kemudian doakan juga anak-anak saya 3 orang di Turki, 3 tempat berlainan, dah nak habis dah. Tapi sekarang Turki lockdown. Turki pun lockdown, tuan-tuan. Malaysia belum lagi. Dia 4.7 juta, tuan-tuan. 4.7 juta. Memang zon merah. Anak saya nama je pergi Turki, tapi memang duduk dalam asrama selama-lamanya. Tak boleh keluar.
Allah, dan mohon doakan, dan nak habis dah kitab dia. Yang bongsu insya-Allah pertengahan tahun, yang dua lagi kakak dia insya-Allah hujung tahun ini. Mohon doakan biar dia selamat balik, besok boleh mengajar tuan-tuan di masjid di surau sini. Boleh tuan-tuan? Kita doakan insya-Allah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya. Ada jualan sana produk Islam, kacang untuk raya, kacang orang kita, ada luar sana by kilo untuk raya tuan-tuan. PKP tak boleh keluar, kita makan kacang. Boleh? Tu yang ada di luar sana, boleh order lagi kalau tak cukup di belakang sana insya-Allah. Kita sudah hari setengah majlis dengan Al-Fatihah. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسع جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأن شربنا واقضها ولنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqullah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi adza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin 'anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahassanna bizil wajjabaru wa tasanna wa laqad allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,